warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Encik yang memperusikan majlis kita pada pagi ini. Yang Ustazah hormati seluruh ahli dan kuasa Surau Sri Baiduri. Yang Ustazah hormati para ibu, kat tangan ibu-ibu, semua ibu, nenek-nenek, walaupun pakai mask tapi ku kenal mana yang nenek. Adalah selama hujan tak kenal dah bila pakai mask. Ya, semua muda belaka, Masya Allah. Kepada semua adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang Ustazah kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Memang kena pakai tak boleh buka masa ni. Cik jangan marah. Bukan SOP Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah yang mentakdirkan pertemuan kita pada pagi ini. Mungkin tak ada hebahan, tak ada poster apa semua sebab last minute punya perancangan. Ya, perancangan bila last minute lah. Okey, apapun Alhamdulillah, Ustazah rasa Ustazah bertemu dengan sahabat-sahabat yang selalu Ustazah lihat sebelum ni, betul tak? Ya, ku kenal mata itu. Masya Allah, selalu tengok. Alhamdulillah, ya, semoga sehat semua. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini ya, kita bersama-sama dalam majlis tazkirah, kerana sebagai seorang manusia, sahabat-sahabat semua, kita semua ni terlalu perlu kepada peringatan. Terlalu perlu, ya. InsyaAllah dengan peringatan yang berterusan, demikianlah maksud kepada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Petunjuk ni bukannya datang-datang tiba-tiba je kan, ya. Boleh kalau Allah takdirkan demikian, tapi ada jalan dia. Apa jalan dia? Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Ya, ada jalan dia. Apa jalan dia? Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Saling memberi peringatan, saling memberikan teguran. Jadi dalam majlis ilmu, sahabat-sahabat semua, nasihat dan teguran itu boleh diberikan secara umum. Jadi orang tak berasa pada diri dia semata-mata seorang-seorang, tapi kita cakap secara umum, semua kita ni kena ambil seorang sikit, termasuk Ustazah yang bercakap, ya. Okey, sahabat semua, hari ini tajuk kita ialah, dah bincang dengan anak Ustazah, tajuk dia orang putih hari tajuk dia. Ya, cakap kat dalam nice to others. Orang putih ni. Ya, tapi ceramah Melayu. Bahasa Melayu dia sama-sama kita faham, berbuat baik dengan orang lain. Berbuat baik dengan orang lain. Siapa orang lain? Boleh tak Muslimat bagi jawapan? Tajuk kita adalah berbuat baik dengan orang lain. Tolong bagi tahu Ustazah, siapa orang lain? Siapa dia? Orang sekeliling. Bagi lebih-lebih ni lagi, spesifik lagi. Siapa orang lain tu? Suami kita, anak kita, pembantu rumah kita, jiran kita, kawan kita, kakak kita, adik kita, guru kita, dan siapa saja yang beriman kepada Allah, bahkan dengan orang yang non-Muslim juga. Semua tu diatur oleh Islam atas nama apa? Berbuat baiklah. Fa'ahsinu, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Ya, Ustazah nak kita sama-sama fikir hari ini sahabat-sahabat semua. Ya,
kita ada orang keliling kita, ada keluarga, ada anak-anak semua. Sebenarnya apa yang sedang berlaku kepada kita semua? Yang sedang berlaku kepada kita semua adalah dengan merujuk kepada surah Al-Furqan ayat 20. Mungkin boleh duduk kat depan, ada kosong lagi ya. Boleh sampai depan betul, di sebelah Zaki kanan ada duduk kelas cepat. Duduk depan. Dalam surah Al-Furqan ayat 20. Nanti kan muslimat boleh tanya soalan ni, kita tak nak terlalu formal Ini macam majlis keluarga ni. Ada soalan tanyalah. InsyaAllah mana Zah boleh jawab, Zah akan jawab supaya kita keluar daripada majlis ni, hati kita tu dah lapang Dalam surah Al-Furqan ayat 20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai ujian. Baru perasan kan betul lah, memang laki akak ujian Ustazah. Memang iya. Dia bukan baru tahu, memang dah lama dah Quran sebut. Anak kita, bukan sekarang kita baru perasan. Betul lah, patutlah sikit kepala dengan anak-anak. Memang kawan-kawan kita, jiran kita, macam-macam kerana. Memang kat mana Allah sebut? Dalam surah Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain fitnah, sebagai ujian. Apa yang Allah nak lihat? Hasil daripada ujian itu. Hasil daripada kita ni tak ada sorang-sorang atas muka dunia ni kan ramai kita bertemu dengan kita hidup dengan orang keliling. Apa yang Allah nak lihat hasil daripada itu? Atasbirun. Kau sabar ke tak sabar? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah sedang melihat pada kita semua sahabat-sahabat para jemaah semua. Allah nak lihat apa? Kita memiliki jiwa yang sabar. Sabar dengan siapa? Apa di antara ujian yang dia berkeliling? Macam-macam kerenah, macam-macam ketidakserasian, macam-macam tak kerenah, tak faham Atasbirun. Apakah kamu sabar ataupun tidak sabar? Sabar tak kamu nak jadi orang yang berbuat baik? Sabar tak kamu nak mentaati Allah dalam urusan muamalah kamu dengan manusia? Semua tu Allah nak lihat dengan Allah mendatangkan orang di sekeliling kita. Muslimat sekalian, paling tidak 3 perkara ni pasti. Paling tidak 3 perkara ni pasti kita dapat bila kita berurusan dengan orang. Tak kira lah orang tu suami ke, mak mertua ke, nenek kita ke, anak ke, paling tak 3 perkara ni insyaAllah dapat. Yang pertama apa dia? Kalau ada kesakitan daripada hubungan itu, elok-elok berkawan cakap hati pula. Kan? Dengan jiran pun geram juga. Kalau adalah kesakitan daripada muamalah itu, boleh jadi ia adalah kafarah kepada dosa-dosa. Kita tak pernah rugi dalam pergaulan kita dengan manusia. Tak pernah rugi. Sebab apa? Allah akan bagi 1 atau 2 atau 3 daripada 3 yang Ustazah sebut. Pertama apa dia? Akan jadi kafarah kepada dosa-dosa. Dia kaedah dia, sahabat-sahabat semua, tak ada orang boleh tolong menghapuskan dosa kita. Kafarah dosa dia tak dapat nak jumpa ustaz ke ustazah, tolong ustaz bersihkan dosa akak. Memang tak boleh. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Jadi maknanya, kalau yang pertama, apa yang Allah akan berikan, mengkafarahkan dosa-dosa kita. Ada sakit hati sikit di rumah, insya-Allah kafarah dosa. Ada berasa hati dengan anak-anak, insya-Allah kafarah dosa. Ada geram dengan mak mertua, insya-Allah kafarah dosa kita. Agak-agak boleh bertahan tak? Boleh sabar tak? Insya-Allah boleh sabar. Sebab nampak manfaat daripada kesusahan. Yang kedua, apa Allah nak bagi? Allah nak bagi jalan pahala.
Sebab itu ada satu kisah sahabat-sahabat semua, ya. Ustazah petik kisah tu dalam kitab Berbakti pada Ibu Bapa, asalnya kisah ni, ya. Tentang macam mana ibu ayah, suami isteri. Kisah tu, tuan-puan, menceritakan tentang seorang soleh, lelaki, seorang soleh, tapi dikenali isterinya sebagai orang yang mulut dia sangat teruk. Dikenali isteri tu membebel depan orang, ya, sampai sahabat-sahabat orang soleh tu pun tahu macam mana isteri tu punya kelakuan di tengah-tengah khalayak kepada suami dia. Dia buat bercakap, ya. Jadi pada hari isteri tu meninggal dunia, sahabat-sahabat dia rasa lega. Kawan dia pula rasa lega, mati dia. Sahabat dia rasa lega. Tetapi sangat menghairankan ketika mana sahabat-sahabat ni mendatangi orang soleh tadi. Orang soleh tu kelihatan pada wajahnya keikhlasan dia berduka cita, keikhlasan dia rasa kehilangan, kan, ya. Sampai sahabat-sahabat dia cakap, kenapa pula kau sedih? Bukan musibah dah terangkat. Macam tu sekali kawan dia rasa komplain. Bukan musibah dah terangkat. Apa kata orang soleh? Apa musibah yang kau maksudkan? Kalau isteriku itu selalu menjadi jalan kebaikan, jalan pahala, jalan istighfar, jalan perbaiki diri kepada diri aku. Kalau dia dah jadi jalan kebaikan padaku, doa apa yang paling layak untuk dia? Aku selalu doakan untuk dia syurga Firdaus. Ini, ya, masa baca tu apa boleh bayang gambaran. Masya Allah, hebat ni jiwa suami dia. Hebat ni jiwa suami dia. Dia jadi jalan kebaikan pada saya. Saya sebagai seorang suami, InsyaAllah doa mustajab pada isteri. Saya doa dapat syurga Firdaus. Secara langsung tak langsung, di sebalik itu dia dah jadi jalan kebaikan. Jadi sekarang dia dah tak ada. Saya takut, ya, maknanya gudang pahala jalan kebaikan itu tertutup atau terkurang. Orang-orang yang sabar, muslimin-muslimat sekalian, sentiasa Allah bukakan ilham untuk memantapkan kesabaran. Ada je poin. Tapi kalau jadi tak sabar, sentiasa tak ada alasan dah untuk sabar. Setuju ke tak setuju? Nak sabar apa, Ustazah? Tak tahu dah mana nak cari lagi sabar ni. Macam nak sabar tu. Ya? Dah tak boleh sabar dah, Ustazah. Habis dah ni, habis. Orang yang memang tidak dipilih untuk jadi orang yang sabar, dia selalu tak ada alasan lagi untuk sabar. Ustazah tak cakap kat kawan-kawan ni, ini kat diri Ustazah. Terlalu banyak macam-macam kehidupan yang kita semua lalui. Ustazah ni bukan ada kehidupan sendiri, ya, kawan-kawan. Kadang-kadang kehidupan orang lain pun, ya Allah, ya Allah, aku jadi apa? Penuhlah kepala Ustazah, kawan-kawan. Tanyalah ajaran ni selalu Ustazah. Kadang-kadang tu, ya Allah, macam contoh macam hari ni, ya, kawan-kawan. Ustazah puas cuba cukuplah fikir pasal apa, pasal orang, kita nak membantu. Ada je masalah sahabat-sahabat kita, ya Allah. Kita macam masuk dalam tu. Itu mungkin kelemahan Ustazah, macam masuk dalam tu. Sehinggalah Ustazah kata, teruk ni kalau aku ni. Sampai mimpi masalah orang. Ya, mimpi masalah orang, kawan. Teruk dah aku macam ni. Jadi kadang-kadang anak kita menegur kita pun, kita tak perasan. Lepas beberapa minit kita kata balik, nanti ni Dek Mat ada tegur ni, punya teruk berfikir. Sampai saya kata, terasa ni Ustazah kalau masalah tu kena kat sahabat-sahabat, terasa. Ya. Jadi Ustazah pun doa-doa kan, ya. Alhamdulillah hari nanti saya kongsikan apa yang lepas tu saya rasa dah kurang dah fikir. Ada satu poin yang Ustazah terus mesej pada sahabat-sahabat Ustazah tu. Saya kata, tolong kita sama-sama amal ni. Ustazah pun nak bantu dia nak bantu diri sendiri. Kita amal, insyaAllah Allah yang akan bantu. Nanti ingat Ustazah, ya, amal dan yang lain. Jangan balik dulu, nanti asal lah kata. Okay, balik. Orang yang Allah pilih untuk sabar, sentiasa ada idea untuk sabar. Ada je alasan. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang Allah berikan sentuhan sabar kepada dia, dia nampak syurga Firdaus.
Ya, dia kata memang orang yang masuk syurga tu macam mana? Salamun alaikum bima sabartum. Allahu Akbar. Itu ayat masuk syurga tuan-tuan. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera ke atas kamu dengan apa yang kamu telah sabarkan dalam hidup. Apa nak pilih tak jadi masuk? Ada satu lagi dia masuk syurga dalam surah Fatir ayat 34, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alhamdulillahi alladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Orang masuk syurga tuan-puan, apa dia ucap pada Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba 'anna al-hazan, yang pada saat ini telah menghilangkan daripada diri kami kesedihan. Maknanya memang betul lah, orang ahli syurga tu antara ciri-ciri dia kat dunia dia bersedih, kat dunia dia selalu diuji, kat dunia dia sabar. Kadang-kadang ya, bila kita banyak-banyak sabar ni memang muka tu muka penyedih jadi tu. Ya, sebab apa tu nak sabar, dia nak sabar, betul tak? Kadang-kadang sampai kita kata macam mana nak dapat wajah periang ni. Sebab apa? Sentiasa mujahadah untuk sabar. Tapi itu adalah benda yang normal. Sebab dalam Quran sebut, bila masuk syurga, mereka mengatakan syukur kepada Allah yang telah menghilangkan di hati kami kesedihan. Maknanya dekat syurga tak ada kesedihan lagi. Di dunia, ya, dunia memang banyak kesedihan. Dunia memang ujian kesabaran. Sabarlah. Ada je benda yang nak kena sabar. Kecil ke besar, sabar. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami itu amat mengampunkan, maha mengampunkan dan maha mensyukuri. Apa makna syakur dalam ayat ini? Allah bukan berterima kasih kepada kita macam kita berterima kasih kepada Allah atau kepada orang, ya. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tu tidak ada perbandingan dengan makhluk apapun. Tapi digunakan syakur. Apa itu makna? Allah syakur. Syakur di sini maksudnya ialah Allah menerima dan menghargai setiap amalan yang kita lakukan. Amalan apa? Kalau dalam konteks ayat ini, amalan ketahanan, kesabaran kita melalui sebuah kehidupan yang penuh dengan ujian, menyebabkan kesedihan, menyebabkan kegelisahan, menyebabkan macam-macam dalam hati kita. Allah menerima seluruh amal hamba-hamba tersebut. Itu makna syakur. Ya, dalam konteks kita memahami Asma'ullahil Husna. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maknanya kita kembali kepada tadi, patutlah kita ni sentiasa dengan kehidupan kita lalui memang akan menguji kesabaran kita. Ya, kerana telah jelas disebutkan dalam surah apa tadi? Al-Furqan, ayat yang ke-20. Cuba ulang sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Atasbirun itu adakah? Itu adalah ada istifham, soalan. Kamu sabar ke tak sabar? Ya, baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Tajuk Om Putih ni lupa semua ni. Nice to understand, ya. Berbuat baik kepada orang lain. Masya Allah. Pertama, jadi jalan kafarah dosa. Kedua, jadi jalan tambah pahala. Ketiga, jadi jalan yang mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Sebab tu ada orang suka lari daripada masalah. Dia rasa dia lari daripada masalah, tapi tetap kita lari daripada tawaran kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Cuba fikir yang tu, semua masing-masing timbang.
timbang pada kondisi masing-masing. Kadang-kadang kita rasa kita lari daripada masalah, tapi entah kita bukan sekadar lari daripada masalah, tapi kita lari daripada peluang untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang itu kena fikir. Sebab tu dalam segala urusan yang kita nak buat, muslimin muslimat, ya, tuan-puan anak-anak semua, kita kena minta petunjuk Allah. Ya, minta petunjuk Allah. Macam mana cara nak minta petunjuk Allah ni macam-macam. Okey? Saya bagi sikit 1, 2, 3, 4 ni spontan apa yang boleh ingat sekarang. Pertama mesti al-isti'anah billah, bergantung dengan Allah, menyerah dengan Allah, bersandar dengan Allah. Jalan ni macam mana yang nama bergantung, berserah, menyerah ni bukan maksud dia duduk diam tak buat apa-apa. Ya, tak ada apalah, mana nak fikir, biarlah. Bukan berserah. Ya, maksud daripada tu sahabat-sahabat semua, kesungguhan kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Contoh doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kau ada masalah kerja tu, niatlah masalah yang mana? Ya? Kalau tak kita baca umum, semua lah yang Allah urusan dia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon daripada kamu rahmat, kasih sayang, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tunjuklah pada kami ya Allah dalam urusan ini rasyada, kebijaksanaan, terpimpin, ketepatan. Kita takut kita buat keputusan yang tidak. Keputusan ni banyak sumber. Ada daripada sumber ilmu, ada daripada sumber iman, ada daripada sumber nafsu. Jadi yang mana satu sumber datang ni, minta dengan Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa apa lagi kita boleh amal? Doa dalam surah Al-Isra ayat 80. Tak silap saya ayat 80 ya. Macam mana bunyi doa tu? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau macam tu kita mengingat pada Allah, apakah Allah tak tolong kita? Pasti Allah akan tolong. Ya, doa. Wahai Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Ya, masuk masalah itu, keluar masalah ni, masuk urusan itu, keluar urusan ni. Ya, kita nak minta dengan Allah semua yang tepat, semua yang benar. Wahai Allah, masukkanlah aku masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagi aku daripada kamu pertolongan. Sultanan nasira, kuasa yang menolong. Kuasa apa yang menolong? Kuasa Allah. Allah kuasa manusia memang terlampau lemah. Dia terlampau. Ustazah cuba nak menolong orang tu, masuk 2 hari migraine. Cik Palo fikir dia. Lepas masuk 2-3 hari sehabuk kita sehabuk macam tak boleh lah, takut nanti kan tak boleh pergi sejauh itu. Memang sebagai seorang manusia, kita nak tolong orang lain, kita tak boleh pergi sejauh itu, tak boleh masuk sedalam itu. Banyak batas sempadan dia masuk-masukkan, dia takut campur haluan. Dia masuk-masukkan, takut berlebih pula. Siapa yang boleh masuk sejauh itu, sedalam itu, seteliti itu, sehalus itu? Siapa? Macam mana pun manusia yang sangat kesian, sangat sayang, sangat nak bantu, tapi dia tak boleh tahu apa lalu buat hati semua orang ini tu. Suka ke, tak suka ke, faham ke, tak faham ke? Maka kuasa mana yang boleh membantu? Sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, seteliti-telitinya, Sultanan Nasira. Jadi sebab tu kita melalui kehidupan dalam urusan kita bersama dengan manusia, bersama dengan orang keliling, yang menjadi ujian kepada hidup kita, berdoalah kepada Allah banyak-banyak. Minta tolong kepada Allah. Jangan tinggal doa surah Al-Isra ayat yang ke-8.
payah nak tolong memang boleh menolong sesama manusia tapi terbatas. Allah tidak ada yang boleh menghadkan kuasa Allah adalah kuasa yang sangat mutlak. Sebab itu muslimin-muslimat, baik kita balik pada 3 tadi. Kalau dah macam tu, ya Allah ya Tuhan, diampunkan dosa, kafarah dosa, diberikan pahala, diangkat darjat, agak-agak itu peluang ataupun beban. Yang selama ni kita rasa macam terbebanlah jadi jiran dia, terbebanlah jadi kawan dia, terbebanlah jadi isteri dia, terbebanlah kita dengan tanggungjawab anak-anak. Lama-kelamaan kita fikir macam mana tuan-puan, peluang ataupun beban? Peluang. Tawaran. Suka tak dapat tawaran? Suka. Suka tak dapat peluang? Suka. Masya Allah, peluang. Peluang naik pangkat, peluang dapat pingat. Siapa dia tak suka? Dia baru sekadar di sisi manusia dapat pingat. Suka tak? Suka. Masya Allah, sukanya. Apatah lagi kalau pingat di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Sebab itu Sayyidatuna Asia, isteri Firaun, bila diuji dengan orang paling dekat dengan dia. Siapa orang paling dekat dengan Asia? Secara zahir dia Firaun. Allah uji tapi tengok di mana kekuatan yang Allah berikan, yang Allah ilhamkan kepada orang yang memang Allah nak pilih. Kamu akan jadi orang sabar, kamu akan jadi ketua, kamu akan jadi penghulu wanita syurga. Kat mana poin yang Allah berikan, ilham yang Allah berikan? Pada doa Sayyidatuna Asia yang Allah gazetkan dalam firman Allah. Macam mana doa Sayyidatuna Asia? Rabbi bili 'indaka baitan fil jannah. Doa ni tentang kedudukan. Doa ni kekuatan tu soal kedudukan. Kita di mana di sisi Allah? Kat mana kedudukan kita di sisi Allah? Doa Sayyidatuna Asia, Rabbi bnini 'indaka, wahai Tuhan, binakanlah untukku di sisi kamu. Sebut dulu kedudukan. Di sisi kamu nak apa? Baitan fil jannah, istana dalam syurga. Istana yang bagaimana? Soal kedudukan dulu. Ya, mana kata kalau dalam hadis yang sebut bila nak buat rumah, mana dulu penting? Al-jar, ya, jiran dulu, qabla dar, sebelum tengok kondisi rumah. Jiran dulu. Begitu juga Sayyidatuna Asia nak masuk syurga ni. Tapi apa yang paling penting? Nak tengok dulu lokasi tu kat mana. Jadi kalau gambar dia cakap bahasa mudah lah, kita tak dapat nak gambarkan syurga tu macam mana kan ya, muslimah ya. Tapi nak gambarkan hebatnya doa Sayyidatuna Asia, lokasi dulu. Lokasi kat mana? Indak, paling dekat dengan kau. Di sisi kau ya. Sisi kau, baitan fil jannah, istana dalam syurga. Masya Allah kekuatan Sayyidatuna Asia. Allah uji, ini dia manusia paling dekat dengan kamu. Atasbirun, kamu sabar ke tak sabar? Boleh muslimah ada soalan? Jauh menung apa? Ustazah ni mana mata orang ni jauh mata dia. Ada soalan ke? Sekarang semangat cik pagi ni kan cakap pasal ni sebab ada banyak benda yang saya cuba bantu-bantu juga masa PKP apa semua. Jadi banyak bertemu masalah orang ni. Kita memang kalau boleh nak tolong sampai orang tu faham sampai selesai. Tapi apalah kudrat kita. Ya, okay, saya kongsikan doa nanti kan. Ustazah nak bantu. Ya, soalan silakan. Okey, kita boleh pakai mic boleh? Ada seorang boleh bantu Ustazah dulu mic. Terima kasih. Emosi sikit begini. Okey, surah Al-Isra ayat 80 ni sebenarnya saya fikir apa maksudnya. Sebab kan itu kan kata kalau kita selalu kita baca surat lanjut, kita baca doa ni masih surah ayat kan. Ya betul. Saya sebenarnya kenapa
saya selalu fikir, saya pun daftar ni. Tapi saya tak dapat. Wah, ini yang macam tepat. Saya dah ini tu dah start. Tapi saya dah tak rasa terangkan di kisah. Boleh insyaAllah. Terima kasih. Kalau merujuk kepada tafsir, sebenarnya ayat ni merujuk kepada apa? Kisah di sebalik itu. Bila kita tengok kisah di sebalik itu, nanti muslimat akan dapat gambaran yang lebih luas. Okay. Ayat ini adalah ayat yang Nabi baca, doa yang Nabi baca ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, nak meninggalkan negara Mekah, tanah air yang Nabi sangat cinta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nak keluar daripada Mekah, nak masuk ke Madinah, negara baru yang tak tahu lagi macam mana. Pernah pergi Taif dihalau, okay? Jadi tak tahu lagi ni hijrah ke Madinah macam mana. Tapi Nabi minta pada Allah keluar masuk dalam urusan hijrah, urusan dakwah, urusan hidup ini. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah lah yang menolong. Tinggal segala yang ada di Madinah. Nabi saat di Mekah, Nabi sangat mencintai Mekah. Ya, Ustazah ingat lagi muslimat. Ustazah masuk pertandingan musabaqah, pertandingan syarahan bahasa Arab Al-Hijrah peringkat kebangsaan masa sekolah menengah. Diberikan satu teks oleh guru kita kan, bahasa Arab, tajuk dia Hijratul Rasul. Dia sempena Al-Hijrah, ya. Ustazah ingat, waktu tu Ustazah sangat tak bersedia. Boleh cerita sikit Waktu sangat tak bersedia nak masuk syarahan, kalau tak silap Ustazah, mak pun tak ada, mak abah masa tu pergi umrah, pergi Mekah ke mana kan. Okey. Ustazah rasa macam tak sepatutnya Ustazah masuk syarahan tu, tapi masuk juga. Dan Alhamdulillah dapat jadi johan masa tu. Ustazah rasa ialah dengan izin Allah, tapi faktor johan tu juga kerana yang Nabi sebut. Nabi sebut, kita cerita pasal Nabi hijrah, Nabi pergi dan keluar tu, Nabi tengok balik Mekah tu. Nabi kata, ya Makkah, innaki la ahabbul bilad ilaik. Wahai Mekah, nak tinggal Mekah ni, sesungguhnya kamu adalah tempat yang paling dicintai oleh hati. Tapi terpaksa tinggal kerana Allah dan Rasul. Ini hebat, keluar masuk urusan kita kena tinggal ke pertemuan, perpisahan. Semua tu kerana Allah, atas kebenaran, kerana Allah dan Rasul kan, ya. Jadi masa Ustazah ceramah tu bukanlah sedap pun syarahan tu sebenarnya, tapi dapat menyentuh hati juri. Sebab Ustaz yang buat ceramah tu ada pesan dah, masa kamu sebut ya Makkah, kamu buat macam melihat tempat jauh yang kamu nak tinggalkan. Kita ikut je lah cakap Ustaz. Jadi kita berlakon lah masa tu kan, buatlah ya Makkah, sehingga kan ada juri tu yang menitikkan air mata, dapatlah johan. Itulah dia punya antara cara tu nak panggil johan tu kan. Menangis salah seorang juri tu, padahal nak ikut. Antara yang masuk pertandingan juga adalah suami Ustazah. Tak tahu masa tu suami, kalau tahu tegur lah masa Ustaz masuk pada bahagian apa tu, makna wakil negeri Kelantan. Tapi tak tahu, kalau tengok sijil Ustaz kan, tahun yang sama, pertandingan yang sama. Maknanya ada ya. Jadi tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi nak keluar tinggalkan Mekah, beratnya hati, sedihnya meninggalkan rumah Sayyidatina Khadijah, ya, sedih hati. Dia lelong ke depan tu orang kafir ambil. Tapi ingat janji Allah, kamu keluar dengan benar, kamu akan masuk dengan benar. Masuknya Nabi itu simbolik kepada apa? Fathu Makkah. Masuk dengan izzah, dengan kemuliaan. Kan Nabi lepas tu kan, Nabi balik semula ke Makkah. Nabi kuasai balik Makkah, tunduk orang-orang kafir Quraisy di hadapan Nabi dan juga orang Islam. Masuk dengan cara yang benar, bermaruah, penuh izzah, dan dapat balik semula ke Makkah. Jadi kalau masalah kita ni sangat kecil. Urusan kita banyak urusan sangat personal, pribadi saja. Yang Nabi dalam konteks yang Nabi baca ni urusan ummah, urusan besar, jauh lebih payah. Kalau kita kata
Kita tak ada apa-apa. Kita lingkungan keluarga kita je lah, kan ya. Yang ini nak kifayah Allah ya Tuhan. Tapi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kuasa Allah tu yang mana? Yakin dengan kuasa Allah. Jadi bila tengok ini antara bacaan dalam tahajud kan, ya, digalakkan baca waktu malam. Biar kita tahu urusan hidup kita ni urusan besar. Ya, macam-macam, melibatkan macam-macam soal. Masalah tu masalah ni, benda tu benda ni. Tapi insya-Allah, ya, bila Allah yang aturkan perjalanan hidup kita, kita bergantung dengan Allah, insya-Allah semuanya ada ketepatan dan hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Ya, jadi kalau dah demikian secara yang lebih terfokus dengan ayat tadi, kemudian kita fahamkan dalam konteks yang umum. Jadi bila kita baca tu kita rasa lebih bertambah lagi rasa apa? Yakin sangat rasa masalah kita kecil je. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Boleh musliman? Ya, dengan jawapan ini. Baik. Ada soalan lain nak tanya Ustazah sebelum Ustazah lanjutkan? Tadi 3 perkara kita dah kongsikan ya. Maknanya Allah berikan kita peluang untuk dapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Sebab tu nampak tak muslimat kepentingan mendengar tazkirah. Kalau kita memang buat hal kita je, tak dengar tazkirah, tak dengar nasihat, tak cari ilmu, urusan kita tu seolah-olah kita cuma guna otak kita, emosi kita. Macam mana jalan panduan? Okay, ingat dah Ustazah, tadi saya cakap pasal panduan Allah kan. Panduan dengan kita berdoa bergantung. Yang kedua, tuan-tuan, panduan ni Allah datangkan dengan kita menghayati Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu nama panduan. Kita kata kita minta hidayah, kita minta taufik, kita minta petunjuk. Dah ada. Kat mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang apa kerja kita? Dekati petunjuk itu, hayati, tadabbur, fahami. Itulah petunjuk Allah. Ke kita ada bayangan lain? Kita masukkan pula kalau Allah bagi taufik hidayah ni lain. Tiba-tiba je ada cahaya melintas depan kita. Itu namanya itulah yang kadang-kadang dalam stigma masyarakat. Bila sebut taufik hidayah, dia fikir ada benda pelik. Dia pergi Mekah, tiba-tiba ada seseorang, rupa-rupa tu bila pandang tengok orang tu hilang. Bukan orang tu hilang, memang ramai orang boleh tiba-tiba tak nampak lah ya. Tapi tu yang Quran mukjizat kubra ni. Apakah lebih pelik lagi nampak orang patut orang tu hilang daripada mukjizat kubra? Mukjizat. Kadang-kadang stigma kita tak betul dalam petunjuk kita nak cari benda pelik-pelik. Mukjizat kubra ni maknanya benda paling ajaib, paling melemahkan yang lain adalah Al-Quran. Itu panduan. Okey, 1, 2, 3. Ini saya cakap sambil lalu lah ya, bukan Ustazah berhajat daripada awal pun nak cakap pasal ni ya. Yang ketiga, ini Ustazah punya kadang-kadang bercakap dengan anak-anak macam tu ya, supaya kita tidak terlepas pandang. Allah memerintahkan kita mentaati Allah dan Rasul dan juga wa ulil amri minkum dan juga pemimpin. Dalam ketaatan kepada Allah ni banyak perintah-perintah Allah. Termasuk antaranya ialah kita tengok dalam surah Isra ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah wajibkan, perintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah selain Allah. Maknanya sembah siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Wa bil walidayni ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku ihsan. Idea ni kat mana tuan-puan sekalian? Kita cakap soal petunjuk, kita cakap soal panduan. Perasan ataupun tidak bahawa sebenarnya dalam arahan Allah supaya kita mentaati kedua ibu bapa,
Sebenarnya di situlah letaknya panduan hidup yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Sebab mak ayah adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang boleh dilihat secara rasional, emosional, bahawa mereka telah berkorban untuk kita. Mengandungkan, melahirkan, membesarkan bersama dengan kita. Ini Allah libatkan semua ni. Secara rasional kamu boleh fikir, secara emosional kamu boleh rasa, secara spiritual telah disuruh oleh Allah untuk mentaati kedua ibu bapa. Gabungan tu, kekuatan perintah tu yang sangat dekat dengan diri kita, suruhan ketaatan pada mak ayah. Di sebalik itu, rupanya tuan-puan, di situlah Allah letakkan panduan hidup. Pada nasihat mak ayah, pada teguran mak ayah, pada contoh terbaik yang mak ayah kita datangkan. Sebab itu ideanya begini sahabat-sahabat. Kalaulah seorang anak, kita sebagai anak susah nak dengar cakap mak ayah, ya, tidak menghargai nasihat ibu bapa, maka maksudnya apa? Seolah-olah kita memang mengelak daripada panduan hidup, daripada Allah. Apakah kita fikir kita akan dengar satu suara kat bukit, lepas tu kita kata, itu dia. Tak tahu suara siapa, suara malaikat agaknya. Allah beri panduan kat kita. Kita fikir macam tu ke panduan? Kena. Suara yang Allah pilih untuk menjadi panduan Allah kepada kita boleh jadi suara mak ayah kita. Dan mak ayah kita paling sabar untuk terus bersuara dengan kita. Betul tak maksudnya? Sebab tu saya pernah kata dengan anak-anak. Saya kata apa? Kadang-kadang Umi bayang macam ni. Kalaulah ibu yang nampak depan mata, ayah yang nampak depan mata, yang boleh dirasakan, boleh nampak semuanya secara hissi, secara nampak, secara jelas dan nyata, tapi kita tidak boleh mentaatinya, tidak boleh meraihkan panduan yang dia berikan, nasihat yang dia berikan. Kadang-kadang Umi fikir, apakah mudah untuk kita mentaati sesuatu yang memerlukan kepada unsur ghaib, keimanan kepada yang lain, yakni kepada Allah. Agak-agak mana lebih mudah? Faham maksud ustazah tuan-tuan? Kalau mak yang depan mata ni bagi makan nasi, nak duit bagi duit, ayah bayarkan yuran, nampak yang depan mata, kita tak boleh nak taat. Apakah lebih mudah untuk taat kepada Allah? Yang tak nampak dengan mata kasar, yang memerlukan kepada soal iman, takwa, ya? Agak-agak apakah lebih mudah? Jawapan pertanyaan ustazah, tidak akan lebih mudah. Sebab tu Allah letak ni depan mata kamu, manusia berbakti pada kamu. Manusia dah buat dah depan mata kamu. Ya? Allah nak uji, perintahkan apa? Cuma taat dengan kedua. InsyaAllah siapa taat pada mak ayah dia dua orang ni, kedua ibu bapa, maknanya apa? Tengok apa Nabi sebut, ridha Allah ala ridha walidain. Dia ada sebab apa? Benda tu ada justifikasi. Bukan faham, hafal, ikut. Tak ada justifikasi. Ya? Sebab tu disebut ridha Allah pada ridha ibu bapa. Sebab apa? Kelangsungan dia pada kamu. Kamu taat pada mak ayah, kamu ambil ridha mak ayah, kamu dengar cakap mak ayah, kamu jadi panduan. Itulah panduan Allah pada kamu. Tapi Allah, ya, kalam Allah lah, baca kalam Allah lah, bukan rajin. Bukan rajin. Jadi yang senangnya mak tu dah bebel dulu kan, sebab Allah nak bagi panduan kat kita. Macam-macam jalan. Sama juga suami, sama juga isteri. Ya, diperintahkan, dengarlah cakap suami, taatlah pada suami. Suami pula jangan lupa dia kena mentaati Allah. Itu lagi dahsyat. Jadi suami pun tak sembrono juga nak mendidik isteri dan keluarga. Kena penuh tanggungjawab pada Allah. Itu dia punya hierarki dia kan, ya. Lepas tu kita taat pada suami. Yang suami cakap tu adalah panduan untuk kita daripada Allah. Demikian kadang-kadang selalu macam tu. Ustazah bagi contoh ya, muslimat ni bila kita makin dewasa macam-macam hikmah tu kita nampak Ustazah bagi contoh. Ni contoh jujur-jujur, kita cakap tempat lain Contoh kan, kalau Ustazah selesai faham dengan Ustaz selalu cakap jangan ungkit yang lama. Ustazah tak ada terima tuan-tuan ketika dulu lahir, tak ada terima. Macam mana pula tak nak
mungkit yang lama, sedangkan kita menahan mungkit yang lama itu. Kan? Kita ni memanglah tak ada terima dulu, tak ada terima. Approach Ustaz, kalau saya faham, Ustaz nak kita hanya tumpu pada yang tu je. Boleh tak kita perempuan macam tu, Muslimat? Kita payah sebab kita ni, kok mana pun, kita nak kita kata macam-macam banyak Ustazah. Kita tak boleh macam tu kan. Kita nak cari punca. Benda ni berlaku kerap kali, mana dia ada punca. Macam-macam idea Ustazah. Ya? Lepas tu Ustaz nak temu. Kalau kes tu kes tadi pasal apa? Contohlah pasal apa nak buat contoh? Katalah kes tak nak ikut Ustaz pergi rumah saudara dia. Contohnya lah kan, kalau Ustaz kecil hati dia ni contohnya lah, tak pernah berlaku macam tu. Lepas tu Ustaz nak tunggu kat situ je. Kita tak boleh, kita mesti akan kata kita dalam sabar. Boleh sebut dalam sabar? Mana nak mungkin dia rumah tahu kan? Ustaz tak bagi, Ustaz kata tak. Kita nak selesai isu ni. Jangan bawa yang sudah-sudah. Kita tak ada terima pada awal ni. Tapi orang kata apa, watirkan ayam bila hari itu berjalan, hikmah itu tersinggah. Tiba-tiba Ustaz rasa itu orang puan, kenapa kadang-kadang ada rumah tangga tidak dapat diselamatkan dan ada rumah tangga masih bertahan. Akhirnya sebab betul orang puan, kalau kita selalu mengungkit-ungkit benda yang lepas, ia jadi terlalu complicated. Sangat susah. Buktinya apa? Ujian Ustazah, bila Ustazah bagi kaunseling kepada suami isteri yang datang, Ustazah dapat rasakan macam mana susahnya nak selesaikan bila setiap orang itu masih mengungkit benda yang lama. Tengok, bila seorang ni kata saya tahun 2017, saya ingat lagi Ustazah. Puan dengan menulis dengan awal tu dia banyak reverse dari makcik dia. Benar Ustazah, saya terluka daripada, saya ingat dari tahun 1996 kalau tak silap. Oh ya Allah, itu lagi nak surrender Ustazah. Tapi bila Ustazah dengar di pihak suami, contoh di pihak suami yang datang ni kan, dia kata, Ustazah, saya nak pernah kerja. Macam mana kita rasa kita sebagai kaunselor ni kan? Lega dengan tuan-tuan, saya nak pernah kerja. Kami semua ada kelemahan, ya. Tapi Allah dalam masa yang sama, Allah beri kita ilmu, beri kita pengalaman. Kita gunalah ilmu pengalaman, ambil ibrah, tapi yang jadi saya nak pernah kerja. Lega saya dengar sebagai kaunselor tu, ya. Jadi bila di pihak satu lagi terus ungkit-ungkit pengalaman. Jadi saya kata, Masya Allah, ada hikmah pun yang saya kata Ustazah betul cara Ustazah tadi. Tapi bila kita sabar, puan-puan tunggu, lama kelamaan kita dapat hikmah betul. Kenapa kita punya pergaduhan tak panjang? Sebab kita tak nak. Ada masa boleh pandang yang lepas sebagai pengajaran, ya. Tapi nak mengekalkan rasa sakit itu pilihan masing-masing. Siapa suruh rasa kekal? Allah bagi kita sakit nak bersalin pun tak kekal. Benar tak tuan-puan? Kalau tanya sakit tak bersalin, ya Allah sakitnya sambil makan. Maknanya apa? Sakit tu ada kita? Tak ada. Itu cuma rasa kita je niat masa tu memang bapak kita sakit je. Tapi ketika kita sakit tak? Elok-elok enjoy lepas kan? Ya? Tak ada apa yang sakit bagi dia. Habis tu kenapa kita memilih untuk mengekalkan rasa tu sampai bertahun-tahun? Itu pilihan kita kan? Kita boleh cakap, ya, Umi pernah rasa, ya Allah, struggle-nya dalam rumah tangga. Tapi rasanya masih ada tak waktu tu? Tak ada. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah beri kebahagiaan atas perjuangan sabar. Tapi nak juga, ya, mendramatik dalam benda tu. Ui, sakit. Siapa suruh rasa? Cerita tu dah lama, dah lah, cukup lah kita belajar. Semua tu. Besarnya hikmah yang Allah berikan dalam hidup. Dengar tazkirah, cari ilmu, kita dapat kekuatan. Kalau tak, semua benda kita fikir tak emosi kita je. Sebab tu kita doa balik tadi pada Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Baik. Balik pada tajuk.
buat baik dengan orang lain. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain. Soalnya buat baik pada orang lain ini tidaklah mudah. Yang mudahnya buat baik pada orang yang berbuat baik pada kita. Tapi ayat kita, tuan-puan, bahkan kita bincangnya bukan berbuat baik pada orang yang berbuat baik. Ustazah percaya kalaulah sifirnya buat seperti mana orang buat pada kita, maka sifir itu terlampau mudah, kita tak payah datang kelas, tak payah datang sekolah, tak payah datang dengan ceramah. Sebab sangat simple, buat macam mana orang buat kat kita. So kita boleh tiru je. Kalau dia baling kita batu, sifir tadi macam mana? Baling balik dia. Kalau digelar kita dengan gelaran tak elok, sifir dia macam mana? Gelar balik dia gelaran. Itu tak payah masuk sekolah, budak kecil pun boleh. Nampak tak kita masih kecil saling ejek-mejek? Sebab apa? Sebab kita belum dibekalkan dengan ilmu yang mana. Masih kecil macam tu kan? Ustazah dulu masa kecil dia ejek-ejek lah. Dan tak ada benda sangat kawan nak ejek, dia ejek apa ni? Mepek-mepek masa kecil kan? Nama mak Ustazah Mariam. Ya, dia tak tahu Mariam tu Sayyidatuna Mariam. Dia tak baca kan masa kecil kan, baca Quran kan? Ya, tapi dia ejeknya mak Ustazah. Nama mak tu budak-budak kecil-kecil ni ejek. Sebab ejaannya M-E-R-I-A-M, Mariam. Sentiasa dia ejek. Ya, kalau mak datang kan dia budak nakal kan ya. Ustazah pula geram dia ejek mak Ustazah, dah cari nama mak dia siapa. Nama ayah dia siapa, poin mana macam dia ejek dia balik. Itu tak payah sekolah lah. Itu senang sangat ya. Orang buat baik dengan kita, bagi kita apa? Bagi kita kuih, kita pun balas dengan kuih juga. Itu seumpama tuan-tuan tengok macam mana bila kita buat baik dengan binatang peliharaan. Kucing. Buat baik dengan dia, selalu bagi makanan, dia naik dia kat situ nampak makanan ada, dia masuk ada, tengok nanti kucing tu hargai kita macam mana. Dia tahu ada bau kita ke apa, bergesek-gesek kaki kat kita. Baik dengan kita. Itu maknanya level mana? Level kucing je lah. Saya nak cakap sungguh kawan-kawan. Bila Allah perintahkan berbuat baik, ini adalah level yang sangat tinggi. Bukan letak syarat, dia buat baik, saya buat baik lah. Kalau orang buat baik kita, memang sepatutnya kita buat baik. Teruk sangat kita kalau orang buat baik kita balas jahat. Itu terlalu busuk hati kita. Jadi buat baik dibalas baik ni sederhana. Kita yang datang kuliah, belajar, cari ilmu, nak dekat daripada Allah, dia kena naik pada kedudukan tadi. Maka kedudukan. Jadi soalannya adalah dengan semua dalam lingkungan kita, dengan suami, isteri, anak-anak, menantu, besan, keluarga, apa semua nak buat setara mana? Baik, ada KPI yang Allah letak. Ada penanda aras yang Allah suruh capai. Ya, tuan-puan, macam kita nak menggait, nak kait buah. Nak kait buah, buah tu tinggi, kitanya rendah. Macam mana kita nak kait buah tu? Kita lompat sekali, tak sampai. Mungkin kena ambil ni dulu, ambil tangga. Naik atas tangga, tak sampai juga, tangga tu pun pendek. Ambil galah. Sekali galah tak sampai, panjang sambung lagi galah. Nampak tak effort nak sampai meraih tu? Dia kadang-kadang setinggi-tinggi galah, kita buat tumbang galah tinggi kan. Dia kalau tinggi sangat, Masya Allah, effort tu nampak. Untuk meraih kepada tanda aras yang diletakkan tadi. Demikian Ustaz nak bagikan analogi itu tuan-tuan. Tanda aras dia tinggi, sangat tinggi. Berbuat baik, Masya Allah, Allah sayang kepada manusia berbuat baik. Allah itu muhsin, maha berbuat baik. Dan kita kena menghayati Asma'ullahil Husna, yang namanya maha berbuat baik itu kena hayati. Tanda hayati dia apa? Kita berbuat baik pada lingkungan kita. Di mana penanda aras berbuat baik itu? Ada dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Banyak ni ayat nak kena hafal. Surah Al-Furqan 22, surah Al-Furqan 20, surah Al-Isra ayat 80. Sekarang surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin.
berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Buat baik. Kama, seperti mana. Masya Allah. Kama ni seperti mana. Ahsanallahu ilaik. Allah berbuat baik kepada kamu. Kita punya CV tuan-puan boleh jadi sebelum ni kita layan orang, kita buat baik pada orang. CV kita apa dia? Kita tertumpu pada orang tu. Dia pandai tak layan kita macam tu? Maknanya sekadar boleh lah. Mak dengan Cik Timah tak ngam. Boleh pula ngam tak ngam ni. Ya. Kenapa mak tak ngam Cik Timah? Cik Timah bukan layan mak. Dia guru WhatsApp di mana mak ada? Nampak tak tuan-puan? Kita dah letaklah penanda aras kita. Macam mana orang tu buat kat kita, itulah sekadar yang kita buat pada orang tu. Sebab tu selama-lamanya kita tak menghayati pun maksud nama Allah Al-Muhsin. Tuan-puan, kenapa Allah pun maknanya kalau itulah sifat yang dipegang juga kan, ya? Memang tidak ada kata kita nak bagi faham. Maknanya orang-orang melakukan maksiat kepada Allah seperti air Allah. Tapi Allah Maha berbuat baik. Allah Maha pemurah. Dalam banyak dosa yang kita buat, kelalaian yang kita buat, Allah terus mencuba kita ini. Lalu Allah letakkan, tengok tuan-puan, hubungan kita dengan manusia bukan sebatas hubungan kita dengan manusia. Tapi hubungan kita dengan manusia adalah satu kekuatan yang menghantarkan kita kepada hubungan kita dengan Allah. Ayat ini sangat pendek, tapi Masya Allah, maksudnya terlalu dalam. Ini berhubung dengan manusia, buat ahsin, buat baik dengan orang. Seolah-olah sekarang ni kita dengan orang. Tapi di tengah-tengah kita dengan orang, urusan itu jadi urusan apa? Kita dengan Allah. Sebab itu dalam ayat tadi, wa ahsin, buat baiklah dengan orang, kama ahsanallahu ilaik. Macam Allah buat baik pada kamu. Jadi tengok macam mana hubungan kita dengan manusia tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah. Walaupun nampak zahir kita dengan orang ramai, kita ngurus keluarga, kita dengan suami, kita dengan isteri, kita dengan kawan-kawan, tapi di sana ada tauhid kita kepada Allah, ada iman kita kepada Allah, ada takwa kita kepada Allah. Kenapa? Ketika saat kita melayan menyantuni semua itu, penanda aras kita adalah kita seakan-akan sedang melihat, merasai, menjiwai bagaimana Allah buat baik. Jadi jauh tinggi dia punya nilai kebaikan. Nampak kalau muslimah semua. Jadi akan jadi baik, insya-Allah akan jadi baik. Jadi akan jadi lebih sabar, akan jadi lebih takwa. Kenapa? Sebab dia melihat, dia hidup dalam merasai dan menghayati kebaikan Allah kepadanya. Bukan soal orang tadi. Orang tu biarlah dia nak buat macam mana pun kan, kita ajaklah. Kadang-kadang contoh yang kita tunjuk tu jadi kebaikan pada orang tu juga. Senang. Kaedah yang kita pegang apa yang Allah baik sama saya. Saya baik Allah. Sebab itu kadang-kadang ada kita, ya, segelintir kita tu payah nak bagi maaf. Betul. Kadang-kadang usaha apa ada juga mas-mas yang macam hold dulu maaf. Kan macam mana nak fikir pasal maaf-maaf. Kadang kita tak nak maaf kan. Kita kata macam tak pernah tak nak fikir dulu. Sebenarnya hati kita keberatan. Tapi bila kita faham ayat ni, macam mana Allah buat kat kita? Allah buat kat kita, sahabat-sahabat semua, jangan kata nak maafkan. Allah datang setiap malam, turun ke langit dunia untuk mencari dan mendengar. Ini bahasa tu mungkin ya, nak tepat bahasa ni payah juga bila kita dah sebut tentang Allah ni. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kalau ada yang nak minta maaf, untuk Allah maaf. Masya. Ini ibarat kata kalau mak tu maknanya tiap-tiap pagi lepas subuh dia tawar ke anak dia. Mana dia anak-anak Umi yang nak minta maaf, silakan. Kita kadang jadi mak macam ni, hati yang nak minta tu je minta maaf. Nampak dah terlalu beza dia. Kadang-kadang macam tu. Tengok apa minta maaf tu. Kita jauh beza. Ya, penghayatan kita tu tak sama. Bukan nak bandingkan Allah ya, walillahi masalah Allah. Allah tak ada banding dengan satu apa. Tapi kita nak belajar memahami Muhsin, Al-Muhsin yang Maha berbuat baik.
Setiap malam Allah turun ke langit dunia bertanya, mana dia orang berdosa yang nak minta ampun untuk aku ampunkan? Mana dia orang yang berhajat untuk aku tunaikan? Di mana dia orang yang minta itu ini untuk aku makbulkan? Tak datang malam. Nabi kata apa? Waktu siang juga Allah membuka peluang. Mana dia orang masih al-lail liyatuba. Mana dia orang yang buat jahat pada waktu malam, liyatuba, masih al-lail. Aku nak ampunkan orang yang buat jahat pada waktu malam. Tak datang waktu malam, liyatuba, masih an-nahar, untuk aku beri ampun kepada orang yang buat jahat pada waktu siang. Maha pengampun, maha berbuat baik. Kena kat kita semua keberatan. Orang tu mungkin baru buat salah sekali dua je, tapi kita dah dia ke? Dia. Kita tutup hati. Mana kita nak menghayati Allah Al-Muhsin. Sedangkan kaedah dia apa? Wa ahsin kama ahsanallahu. Berbuat baiklah kamu seperti mana Allah telah berbuat baik kepada. Kita ada banyak alasan-alasan. Tu kata serik lah, tak nak lah, itu lah, ini lah. Tengok Allah. Hayati asma Allah yang husna. Allah tak pernah tutup peluang sampai nama kita dekat tengok ni, baru tertutup. Selagi masih ada peluang. Jadilah orang yang berbuat baik sampai-sampai. Bagi peluang pada anak kita sebanyak mana anak kita perlukan. Bagi peluang pada pasangan kita. Biarlah sebanyak mana peluang itu diperlukan dalam hidup. Kita tak luak pun tuan-puan untuk memberikan maaf kepada orang. Betul tak? Dia hanya soal hati je. Adakah luak? Tak luak, makin gemuk lagi. Tak luak. Betul, dia pun nak cakap bahasa kasar-kasar lah. Kadang-kadang nafsu kita ni pun kena dikasari juga. Melampau sangat kan nafsu kita ni. Dia payah sangat nak memberi maaf, nak berbuat baik, nak melapangkan hati pada orang. Kadang-kadang kita cakap betul, luak kan? Ya, kita diuji-uji oleh Allah ni kadang-kadang tak nampak pun secara fizikal apa yang kurang tu. Tak ada apa yang kurang. Harta makin tambah. Betul kan? Cuma Allah uji sakit kat sini. Harta makin bertambah, pengaruh makin besar, jawatan makin tinggi. Tanya diri kita, apa yang luar ketika mana kita beri peluang pada orang lain dan kita maafkan. Kalau lawan tu menyakitkan kita, tanya. Sebab tu kadang-kadang kita tantang saya nafsu kita. Tak ada apa yang malah Allah sedang menambah rezeki kita. Tapi hati kita mungkin belum lembut, belum betul-betul boleh buat macam ni. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Sebab itu kadang-kadang macam mana nak sampai perbuatan kita jadi jalan hidayah kepada orang lain, akhlak kita jadi contoh kepada orang sampai orang lain jadi berubah. Itu kena tengok macam mana ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita rasa kita buat baiklah, tapi orang tu tak nak mencontohi kebaikan kita. Kebaikan kita lebih luas. Sebab kita dah set awal-awal lagi kita buat baik, dia ada contohi kebaikan kita. Kita dah set awal-awal ya. Sebenarnya kita tak payah tengok diri kita atau diri dia. Apa yang jadi sandaran pada ayat ni? Allah. Kenapa kamu buat baik? Kenapa kamu maafkan dia? Dia dah banyak melukakan kamu. Sebab Allah memaafkan sendiri. Sebab saya selama-lama hidup minta pertolongan dan keampunan Allah. Masya Allah. Orang macam ni memang gagah hidup mereka. Memang kuat. Dan itulah kekuatan yang kita perlukan dalam hidup. Betul tak Mas Iman? Betul tak? Itulah dia. Kita tak dapat nak salah-sangka pada diri kita, pada orang, pada makhluk. Tak ada mesti pada Allah. Kenapa kamu bagi peluang lagi pada dia? Kerana saya percaya Allah sentiasa bagi peluang pada saya. Apakah Allah akan sia-siakan peluang kita bagi pada orang? Tidak. InsyaAllah. Allah Maha Adil. Allah tak pernah zalim pada hamba. Jadi benda ni jadi, inilah dia iman, ini ada takwa. Sentiasa hidup dalam fikiran kita, dalam kepercayaan kita, responsif kita dalam tindakan kita. Iman ni benda hidup. Takwa. Macam bahan kimia yang ada tindak balas. Kadang-kadang kita kata kita beriman, tapi dalam menghadapi kehidupan kita pakai nafsu, kita pakai emosi. So iman kita tu macam tak hidup, mendap. Macam itulah bahasa yang saya nak cakap supaya kita lebih mudah faham. Jadi surah Al-Qasas ayat 77 ni tuan-puan,
Selalulah dia jadi maknanya untuk kita semualah, termasuk untuk ustazah. Kena ingat selalu. Kadang-kadang memang geram dengan orang-orang keliling ni. Orang pun geram dengan kita. Orang pun bukan sikit geram kita. Tapi kita tu kena ada kaedah, kena ada prinsip kita pegang. Ya Allah, banyak mana lagi aku nak sabar ni. Kita tanya kat diri kita sendiri kan. Jawapan dia ada. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Maha Sabar. Allah As-Sabur. Sabar tak sabarnya Allah yang tuan-tuan. Diberi kita nikmat, kita gunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Aduh, dahsyat kita ya. Diberi kita mata, kita lebih senang melihat benda melanggar daripada melihat kalam Allah. Allah sabar, bagi dia. Itu kalau antara sesama manusia itu memang tersedik lah. Ya, macam-macam modal kita nak sebut. Memang tidaklah kita bagi dia kereta, dia punah ranah. Kita bagi dia motor, tak berapa kali dia apa, kan ada kan anak-anak jenis yang tak pernah ada masalah seorang mak tu. Anak dia bagi apa sajalah, semua dia akan buka-buka balik pecahan motor tu. Lepas tu dia cantum balik, lepas tu rosak tak menjadi. Mak dia kata tak tahulah banyak mana nak sabar. Ada bersih anak tu. Ya? Kalau kita tengok macam mana kita buat, Allah beri kita nikmat macam-macam. Dengan nikmat lisan yang Allah suruh zikir, Allah suruh elok-elok jaga, kita jumpa dengan nikmat yang Allah bagi. Macam-macam Allah boleh buat untuk bagi balasan kat kita. Tapi dengan rahmat dan keampunan Allah, Allah tangguhkan, Allah bagi peluang, Allah ampunkan, Allah bagi petunjuk, Allah bagi kasih sayang. Sehingga akhirnya pada hujung usia pandai kita gunakan lidah untuk istighfar, untuk baca Quran, untuk cakap dengan yang benar. Peluang Allah bagi. Tapi kita dengan manusia, kita tutup semua. Tak nak, dia tak nak. Saya tak geng ni, senang ni. Maknanya kita tak menghayati para muslimin dengan apa? Baik muslim. Allah yang maha. Kaedah kita nak buat baik dengan orang. Ya? Dan Allah sangat sayang kat kita, Allah bagi peluang. Dan Ustazah rasa tu memang kekuatan ya. Saya cakap jujur tuan-puan, tu memang kekuatan. Ustazah pun pernah guna macam ni juga. Ada masa kita rasa macam, tak bolehlah maafkan, tak boleh. Masa tu hati kita kotor kan. Tak bolehlah maafkan, tapi datang idea. Kalau kamu nakkan keampunan Allah, sebesar-besarnya harapan kamu kepada keampunan Allah, maka sepayah-payah kamu nak bagi maaf pada orang ni, kamu maafkanlah. Dengan kekuatan apa dia? Kerana saya terlalu besar harapan nak minta Allah ampunkan segala dosa saya. Alhamdulillah boleh maafkan. Jangan maaf. Allah Maha Baik dia. Jadi ingat pada ayat Al-Qasas 77. Yang kedua, kita bagi laju sikit ya teman-teman ya. Yang kedua surah Yusuf ayat 100. Ini ayat-ayat yang diorang baik ya. Tolong hafalkan ayat-ayatnya. Surah Yusuf ayat 100 ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal bad. Wa qad ahsana bi, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Itulah kekuatan Nabi Yusuf. Sentiasa melihat kebaikan Allah kepada kita. Kalau tak nak mengharungi kejahatan saudara-saudara sendiri yang telah buat ya macam-macam tipu daya yang sangat menyusahkan sampai terpisah daripada keluarga puluhan tahun. Kalau kita fikir-fikir masuk ke hati kan, ya, sampai sudahnya jadi hamba, jadi budak kepada keluarga majikan tu. Sampai sudahnya melalui fitnah, masuk penjara. Semuanya rentetan daripada tipu daya abang tadi tu. Tapi ketika saat Nabi Yusuf bertemu dengan keluarga, bertemu balik depan abang-abang itu, tuan-puan, kekuatannya adalah mengingati kebaikan. Ini yang Nabi Yusuf sebut. Wa qad ahsana fi idh akhrajani minas sijn. Allah baik sangat. Allah telah keluarkan aku daripada penjara. Lupakan yang tadi yang tak ada hak. Wajaa bikum minal bad. Allah baik sangat sebab Allah dah bawa kalian yang aku rindui, yang aku sangat dah lama tak jumpa, datang balik daripada kampung, datang depan aku. Allahu Akbar, tidak ada dendam. Ya,
Tak ada kesakitan pun daripada kalam Nabi Yusuf, hati terlalu mulia. Kaedah dia pun ingat kebaikan Allah kepada. Manusia ni kena ujian, ya, manusia ni kena ujian. Seperti mana kita pun ujian kepada orang lain juga. Jangan lupa kan, kita pun jaga orang juga, ya. Tentang masa ceramah ni, kita ingat muka orang tu, orang tu nak muka kita. Tak sama saja dia kalau nampak kan, kita ingat akak tu ingat kita. Pun sama saja jadi ujian kepada sesama kita. Jadi tengok kekuatan Nabi Yusuf ayat 100. Kemudian surah Al-Talaq ayat 11. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan rezeki yang baik kepada dia. Ahsana ni maknanya terbaik yang Allah telah berikan. Dalam bab rezeki, Allah dah beri yang terbaik. Sebab tu tuan-puan, menghadapi kehidupan ada susah payah, memang kita susah juga nak lalui, kecuali kita punya kekuatan adalah mengingati kebaikan Allah. Itu akan bawa kita menjadi orang bersyukur. Ya, kalau ustazah ada masalah-masalah, jumpa dengan kakak ustazah seorang tu, kakak ustazah memang tahu-tahu dia punya nasihat. Tak ada nak nasihat. Dia kata dah bawa, adik, kalau adik datang jumpa akak nak dengar akak puji adik, belai jiwa adik, akak tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab adik dah dapat puji-pujian daripada orang. Berapa lama orang puji? Takkan jumpa akak akan nak dengar akak puji. Itu kakak ustazah, dia punya cara dia tuan-puan, walaupun mungkin kita rasa macam tak menyenangkan hati kita, tapi memalukan jiwa. Jadi bila jumpa, kata ada masalah, contoh masalah dengan ustaz ke apa benda, nanti akak akan cakap, ya, apakah Allah tak boleh sentuh kamu dengan ujian? Eksklusif sangat ke hidup kita ni, nak kena bagi nikmat yang kita suka je, tak boleh diuji, tak tunjuk kita dengan yang lain. Ya, dia ni contoh-contoh lah yang dia pernah cakap, tapi ya Allah memang perempuan menyedar dengan kita. Dia orang lain menghitung nikmat yang ada pada rumah, tapi awak tak nampak ni. Mata awak dia buta. Nak apa kalau kena macam tu kan? Kadang-kadang saya suka nak guna approach tu bila orang datang, tapi takut orang tak tahan. Kita ada beradik, insya-Allah tak putus kan? Kalau dengan orang tu orang tak tahan. Tu betul sahabat tu ada kata saya buta. Tapi sebenarnya bagus nampak. Kalau lembut-lembut tak jalan, kena macam tu. Orang lain nampak nikmat awak ni. Orang lain hitung nikmat awak. Orang lain berdoa nak dapat apa awak dapat. Tapi awak tak nampak, awak buta. Senyap. Di tengah-tengah nikmat yang Allah bagi, awak tak boleh korban. Tengah-tengah nikmat Allah bagi, awak tak boleh memaafkan. Awak tak boleh berlaku lagi. Pernah saya cakap macam ni, sahabat dia kata, Ustazah memang sangat mengagumi ayah Ustazah dari banyak sudut. Dia pernah kata dengan kakak Ustazah, kita kan nak suami kita macam apa, kan? Dia macam apa, abang tu tengok sabar, gini. Sekali kakak Ustazah kata kat Ustazah macam ni, Dek, kenapa adik suruh suami macam apa, tapi adik tak jadi macam apa? Dia pula cakap Ustazah lepas pada tak pernah cakap kita kata nak suami kita macam abah. Allah beri kita pilihan. Kenapa kita tak jadi macam ayah kita? Kita kata ayah kita sabar, kita tahu Allah nak pilih kita dah pada sabar. Jangan semua orang lain, kita buat dulu. Lepas pada tu kata buka fikiran Ustazah mesti macam tak cakap lah ayah itu betul. Maknanya apa? Kalau kita dah nampak satu contoh dalam hidup kita, jangan suruh orang lain contoh yang orang tu. Kita contoh yang orang tu. Entah Allah membuka peluang kepada kita untuk jadi sesabar mak kita, sesabar ayah kita, ya, seyakin mak ayah kita. Kita duk beza-bezakan orang lain. Kenapa kita tak jadi macam ni? Kenapa kita tak macam ni? Rupanya bila kita dengar nasihat orang lain cakap kat kita, kenapa kita tak jadi sesabar apa sangat sabar? Masya Allah, selesai rasa masalah lepas tu ya. Jadi kena ada motivasi. Motivasi ni bukan dengan orang puji. Kalau ustazah lebih suka untuk nafsu ni, kena digerakkan demikian. Kena sampai tersedar daripada lamunan kita selalu sangat terlalu berbaik dengan nafsu kita sendiri. Jadi tak keluar poin yang sebenar dalam hidup. Baik,
Jadi macam itulah, tengok macam mana Allah semua. Allah bagi baik sangat pada kita. Bagi rezeki banyak sangat dah. Allah nak sabar sikit ni takkan, tak boleh. Ya, nak mengalah sikit ni takkan, tak boleh. Bandingkan dengan segala yang Allah beri kepada kita, berkorbanlah sikit. Ya, Allah bagi keluarga, anak-anak itu, Masya Allah. Boleh korban patutnya kita ni, boleh berkorban dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Baik, yang keempat. Allah bagi sampai 5-6 ayat ni, patut kita nanti, ya tuan-tuan. Baik. Yang keempat, As-Sajdah ayat 7. Ini semua ayat yang kita baca selalu tapi mungkin tak perasan kalau kita tak keluarkan macam ni Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Iaitu Allah yang membuat segala sesuatu diciptakan dengan sebaik-baik. Sebab itu kita senang hati dengan semua orang kat keliling kita ni Jangan dia tengok itu tak kena, ni tak kena. Benda yang kita patut perbaiki sama-sama islah. Tapi bukan jadi bebanan sampai depression ke apa. Itu kena fikir. Allah dah cukup cantik dah semua aturan yang Allah buat. Nak jadi ujian pada hidup kita, siapakah yang lebih baik amalan. Yang kelima, Surah Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebut selalulah dalam hati kita Kalau ada benda tak kena kat orang ke apa, 3 ayat ni mungkin boleh membujuk hati kita. Maksudnya apa? Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kan? Ustaz pernah dulu ada satu hamba Allah dengan ngadu ke. Dia kata, yelah, anak dia kan orang, dia kata sakit hati dalam kawan dia. Okay, anak dia tu main apa ni? Penyakit tu? Autism. Ya. Jadi dia kata, Allah dengan mulut orang ni. Kan? Jadi kadang-kadang dia mandang anak tu pun jadi tak raba juga. Jadi ada rasa macam keberatan. Sampai macam cari ni sebenarnya ni keturunan siapa ni. Kan jadi sakit. Rasa keturunan belang suami. Jadi macam ada penyesalan macam-macam. Datang daripada lidah manusia. Ya? Bayang kalau masa kata makcik-makcik kita datang tengok anak kita. Rasanya belah keluarga kita tak ada. Kita cakap betul tuan-tuan tak? Ini kita ada si kan? Sedap kita cakap. Kita tak tahu kita meninggalkan ayat yang jadi macam-macam. Sebab tu dalam istilah kita sebut sekarang ni apa ni? Ada ayat ataupun ayat yang lidah, lisan, kita panggil ayat dosa, ayat pahala. Setiap benda kita cakap ni ayat dosa, ayat pahala. Ya? Kadang-kadang kita cakap sesuatu, ayat kita tu jadi related kepada dosa-dosa yang lain. Orang tu jadi tak laku. Orang tu jadi bergaduh dengan lelaki. Hanya kerana ayat yang selama kita cakap, rasa tu kalau keturunan kita tak ada. Kita tengok keturunan tak ada. Kalau kita tak cakap, kita tengok pun lagi yang si isteri tu, si ibu tu mungkin ada fikir-fikir. Dia kata, Ustazah, saya jadi bawa anak saya tak ada kau. Sebab kadang-kadang ada perkataan orang yang jadi penyakit dalam diri saya. Ya, tuan-tuan sekalian. Jadi, bila kita tengok anak apa semua, kita rasa mungkin ayat ni boleh menjadi anak tu ciptaan Allah. Ketentuan Allah anak tu demikian. Ya, janganlah kita penat berfikir macam-macam selampau kepala jadi macam benda lain. Kita baca ayat ni. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menciptakan dia sebaik-baik. Biarlah orang nak cakap. Bukan dia yang jaga, bukan dia yang jamin, bukan dia yang tentukan untuk nasib manusia. Yang menentukan, yang menjaga, yang mencipta adalah Allah. Tenang dulu. Boleh sahabat-sahabat semua? Baik, yang kedua apa? Sebelum kita pakai benar. Yang keenam, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu dalam ayat
Kita tak jumpa lah ayat tu apa Tapi tu ayat Quran tu dah sani. In ahsantum bi anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu buat baik kepada diri kamu sendiri. Jadi tak ada uji apa. Manusia dia tak nak uji. Kan dia orang yang manusia lah. Mesti nak tengok apa yang dia dapat. Jadi senang Allah bagi kaedah terus. In ahsantum, sebesar mana pun kebaikan atau sekecil mana pun kebaikan, sesederhana mana pun kebaikan yang kamu buat pada orang lain, sifirnya apa dia? Itulah yang kembali kepada diri kamu sendiri. Kalau kita kedekut dengan diri sendiri ataupun kita kedekut dengan orang lain, bermakna kita kedekut dengan diri sendiri. Kita buat ala kadar pada orang lain, sifirnya adalah kita buat ala kadar pada diri kita sendiri. Sedangkan bukankah kita ni kalau boleh kat diri sendiri nak yang hebat-hebat semua, nak yang best-best semua, nak yang dahsyat-dahsyat semua. Demikian sifirnya, itulah kehebatan yang kita membuat kepada orang lain. Sabar pada orang lain, baik pada orang lain, tak pergi jauh, tak kurang, tak luar, tak apa. Balik-balik sebagai kebaikan kepada diri kita sendiri. Wa in asa'tum falaha. Demikian juga kita buat jahat ke orang lain, kita buat lebih kurang ke orang lain, itulah juga yang akan balik semula kepada kita, iaitu nilai-nilai kejahatan tersebut. Jadi sifir tu kena pegang dalam hidup. 6 perkara yang saya sebut pada ayat Quran tadi. Hafalkan ayat-ayat tu. Sebab kita akan selalu nak guna ayat tu dalam kehidupan kita, Sebab ceramah sekali-sekala je sendirilah bagi ceramah kat diri sendiri. Sendiri ingatkan diri sendiri. Geram je, ada rasa benda tak kena, tengok anak begitu tak betul, ini tak betul, banding-banding pula dengan yang lain. Tolonglah ingat, jangan terlupa teladan dari Allah lah semua. Kadang-kadang terpesona dengan anak orang ataupun keluarga orang, puji orang tu sampai macam dah macam tak ada nilai kita ni. Kita tak tahu. Kita puji orang sampai macam sampai macam tak ada nilai kita. Teruk sangat ke yang kita? Padahal semua daripada mana? Pemberian Allah. Jangan kita terlepas pandang dalam kita mengkagumi yang lain sampai kita merendah dan menghinakan diri kita sendiri. Keluarga kita tak ada macam tu. Kesian anak-anak, kesian keluarga kita. Jadi kita sebut Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik yang mencipta, sebaik-baik yang menentukan dan berkehendak. Okey, boleh muslimat? Semangat nak jadi baik? InsyaAllah. Jadi rentetan daripada itu, kita pun mencari ya Allah ya Tuhan, kita pun nak mengenal Allah, melihat kebaikan Allah pada kita. Baik, sebagai akhirnya tadi doa tadi kan, dia kata cuba bendanya sangat semua muslimat tahu semua, tapi mungkin tidak menghayati amalan itu. Segala resah gelisah, segala benda yang kita rasa sangat complicated apa semua, balik kepada ayat 87 surah Al-Anbiya. Tolong hayati betul-betul. Saya akan bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kita tak nak cerita panjang, mungkin nanti kuliah akan datang kita boleh ulas panjang. Kita cuma nak kata terlalu mahal muslimat sekalian kita menghayati La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus ni tidak ada tanda kegelapan. Siapa dia pernah masuk ke telan ikan? Manakah bulan tak jumpa? Ikan telan ada. Tak ada orang pernah rasa duduk dalam perut ikan. Dahsyatnya. Macam mana duduk perut ikan? Lepas tu dalam lautan dalam. Tapi Allah boleh selamatkan. Ini saya nak bagi keyakinan kat kita, tuan-tuan, sebuat mana masalah kita, serumit mana, Allah boleh selamatkan.
dalam lautan dalam, macam mana boleh hidup lagi? Dalam perut ikan, macam mana boleh selamat lagi? Waktu malam yang gelap pekat, macam mana boleh selamat? Boleh, kalau Allah nak selamat. Jadi apa jalan keselamatan yang Allah sebut dalam ayat ni? Fanada fi zulumat. Ada orang dalam perut ikan tu, hamba Allah yang bernama Nabi Yunus menyeru Allah. Kalau menjerit, tak ada manusia dengar. Ya? Dan dalam perut ikan dan laut, siapa nak dengar? Tapi Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Fanada fi zulumat. Lalu Nabi Yunus pun menyeru Allah dalam gelap. Apa seruannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku ni pula menzalimi diriku sendiri. Kalau orang tanya banyak mana nak baca Ustazah, dalam ayat ni tak ada cerita pun banyak mana nak baca. Gambaran kepada apa? Penghayatan terhadap ayat ini yang paling penting. Habis itu kita ni kenapa nak kena ulang banyak-banyak? Sebab sekali tak cukup. Sekali tak sampai. Sebab tu kalau kita rasa patut 1000 kali baru sampai, 1000 kali dah ulang. Nabi Yunus lain. Ya? Nabi Yunus para Nabi mengenal Allah jauh lebih baik daripada kita. Yang penting tu penghayatan dia. Sebab tu bila kadang kita baca ulang-ulang, betul sebab kita tak hayati sangat. Kita kena ulang-ulang banyak kita kena baca. Tapi ada orang dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca berapa kali ya Allah dah selamatkan. Kenapa? Dia bukan soal ulangan banyak sikit tu, sampai kepada keyakinan tu macam mana. Jadi Ustazah ajak puan-puan semua ya, banyakkanlah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah Allah beritahu sepanjang masa ingat dia baca. Lepas tu kalau boleh yang betul-betul yang menghayati itu kan, ambil waktu-waktu yang sunyi itu, kenal betul-betul, ingat, yakin tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Segala urusan dia kata Allah, segala-galanya. Manusia ni fana semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atas keyakinan itulah ya. Tak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, segala kesempurnaan milik Engkau, tidak ada sebarang bentuk kekurangan kelemahan. Itu maksud subhanak. Aku zalim pada diri, aku patut perbaiki diri, aku patut muhasabah diri, aku patut minta ampun pada Allah. Itu memang satu hubungan antara manusia, antara hamba dan Allah yang terhebat. Allah diletak mana dipuji setinggi-tingginya, kita ni pula zalim pada diri kita sendiri. Allah kata. Jadi apa pun, rumit macam mana pun, takkan serumit apa yang dilalui oleh Nabi Yunus. Betul kan? Kita ada alamnya sekarang rumit ke? Adakah serumit ini? Tak, jauh. Nak bandingkan dia. Jadi maknanya apa? Ada tak potensi jalan keluar? Ada. Ada tak potensi keselamatan? Ada. Cara dia macam mana? InsyaAllah. Ya, tabarruk, ambil barakah daripada amalan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu je lah yang mampu Ustazah buat kan. Sama ada nak tolong orang ke apa kan. Kadang-kadang saya tak rakyat nak tolong semua pun tak tahu. Ajak sama-sama. Mari puan, mari tuan, kita sama-sama. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, rasa tak ada soalan lain. Ustazah pun dah terlebih waktu juga ni. Ada beberapa urusan yang lain juga. Dan kita ada tabung surau yang tuan-puan dekat luar sana. Silakan kita menyumbang untuk tabung surau supaya boleh kita imarahkan surau ini juga dengan majlis ilmu. Dan kadang-kadang kuliah yang macam ni, untuk macam ni pun macam lebih rasa dekat sebab cuma saya tak ada peluang tadi nak bagi masa untuk soal jawab panjang sikit. InsyaAllah pada waktu yang lain, kalau ada apa-apa nak tanya, nak minta pandangan, gunakan ruang. Kita macam keluarga je. Ya, tak payah malu-malu apa. Tanya, mana yang saya boleh bagi pandangan, boleh jawab, tak cuba, tak boleh saya tanya pada yang lebih faham. Okay, yang lebih faham. Alhamdulillah, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan surah Al-An dan tasbih Allah.
kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.